Di awal era Perang Dingin, iaitu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, krisis misil Cuba atau juga dikenali sebagai krisis Oktober 1962 merupakan konfrontasi di antara Amerika Syarikat dan Soviet Union. Krisis ini berlanjutan hingga menjadi krisis antarabangsa apabila tindakan yang diambil oleh Amerika Syarikat menempatkan misil balistik nuklear di Itali dan Turki. Ini diikuti dengan tindakan balas yang diambil oleh Soviet menempatkan misil balistik nuklear di Cuba. Krisis yang berlanjutan selama 35 hari tersebut, iaitu dari 16 Oktober sehingga 20 November 1962, ini dianggap sebagai peristiwa yang mampu mencetuskan perang nuklear di skala yang besar pada ketika itu. Peristiwa ini juga merupakan detik-detik getir bagi pentadbiran Presiden Amerika Syarikat yang ke-35, iaitu John F. Kennedy, yang baru saja menyandang jawatan Presiden pada Januari 1961, dan pemimpin Soviet Union, iaitu Nikita Khrushchev, yang menggantikan Joseph Stalin selepas kematiannya pada tahun 1953. Sebarang perancangan dan tindakan yang salah yang diambil oleh kedua-dua belah pihak boleh mengundangkan kemusnahan yang besar. Sejak awal abad ke-20, ekonomi Cuba banyak bergantung pada ekspor gula dan Cuba merupakan antara negara pengekspor gula terbanyak di dunia. Selain daripada sektor pertanian seperti gula dan kopi, sektor pelancongan juga merupakan salah satu penyumbang terbesar ekonomi Cuba. Cuba menjadi tumpuan golongan kaya daripada Amerika Syarikat untuk bercuti disebabkan cuaca dan kedudukan Cuba yang berhampiran dengan Amerika Syarikat. Dengan kehadiran pusat-pusat perjudian, kasino, gelanggang-gelanggang lumba kuda dan pusat golf yang kebanyakannya dimiliki oleh ahli perniagaan daripada Amerika Syarikat, menjadikan sektor pelancongan di antara penyumbang terbesar ekonomi Cuba pada ketika itu. Selepas berakhirnya Revolusi Cuba yang bermula dari tahun 1953 hingga tahun 1958, Presiden Cuba iaitu Fulgencio Batista telah digulingkan dalam rampasan kuasa oleh 26 of July Movement yang diketuai oleh Fidel Castro. Revolusi tersebut telah meninggalkan impak yang besar ke atas Amerika Syarikat. Segala perniagaan dan aset-aset milik Amerika Syarikat telah dinasionalisasikan. Rampasan kuasa tersebut menimbulkan kebimbangan dan kegusaran oleh pihak Amerika Syarikat yang bimbang dengan kebangkitan fahaman komunisme yang dibawa oleh Fidel Castro dan tindakan Fidel Castro yang beralih menjadi sekutu Kesatuan Soviet. Hubungan Cuba dengan Amerika Syarikat menjadi lebih tegang apabila tindakan yang diambil oleh kerajaan Cuba yang dibawa pimpinan Fidel Castro mengarahkan syarikat-syarikat pemprosesan minyak yang dimiliki oleh Amerika Syarikat seperti Esso, Standard Oil dan Shell untuk memproses minyak mentah yang dibeli daripada Kesatuan Soviet. Namun, arahan tersebut telah ditolak oleh syarikat-syarikat minyak tersebut di atas tekanan yang diberikan oleh pihak Amerika Syarikat. Ekoran daripada penolakan tersebut, Fidel Castro bertindak merampas syarikat-syarikat minyak tersebut dan menasionalisasikan syarikat-syarikat tersebut di bawah penguasaan kerajaan Cuba. Dan sebagai pembalasan, pihak Amerika Syarikat telah menghentikan semua import gula daripada Cuba. Akibat daripada provokasi daripada pihak Amerika Syarikat, Fidel Castro bertindak menasionalisasikan segala aset milik Amerika Syarikat termasuk semua bank dan kilang gula milik Amerika Syarikat. Pada 13 Oktober 1960, kerajaan Amerika Syarikat telah mengharamkan kebanyakan ekspor ke Cuba, kecuali ubatan dan beberapa ekspor makanan untuk memulakan sekatan ekonomi terhadap Cuba. Akibat daripada serangan sekatan ekonomi tersebut, pihak Cuban National Institute of Agrarian Reform telah mengambil alih kira-kira 383 perniagaan persendirian pada 14 Oktober serta menyita dan menasionalisasikan 166 syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang beroperasi di Cuba, termasuklah syarikat Coca-Cola dan Sears Roebuck. Hubungan Amerika Syarikat dengan Cuba berubah selepas tahun 1959 selepas kejayaan Fidel Castro menggulingkan Fulgencio Batista di dalam peristiwa Revolusi Cuba yang berakhir pada tahun 1958. Kejayaan pergerakan rampasan kuasa bersenjata yang berfahaman komunis ini amat mengejutkan dan memberi taparan hebat kepada pihak Amerika Syarikat. Ditambah pula dengan tindakan Fidel Castro yang berpaling kepada pihak Kesatuan Soviet untuk mendapatkan sokongan dan perlindungan. Selepas menyandang jawatan Presiden pada tahun 1961, Presiden John F. Kennedy terpaksa menanggung beban yang besar untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di Cuba. Maka pada April 1961 berlakulah peristiwa pencerobohan Teluk Babi, iaitu percubaan rampasan kuasa serta menggulingkan Fidel Castro yang didalangi oleh CIA.
selepas 4 bulan John F. Kennedy menyandang jawatan Presiden. Seramai 1,500 tentera buangan Cuba telah dilatih oleh CIA telah melakukan serangan dan pencerobohan ke atas Cuba. Matlamat utama serangan ini ialah untuk menghapuskan Fidel Castro dan melenyapkan fahaman dan ideologi komunis di Cuba. Tetapi serangan tersebut telah menemui kegagalan kerana tentera buangan tersebut tidak mendapat bantuan serta sokongan daripada penduduk Cuba dan dengan mudah diperangkap dan ditangkap oleh tentera Fidel Castro. Kerana mahu menafikan dan menyembunyikan pelibatan Amerika Syarikat di dalam serangan tersebut, Kennedy telah membantah serangan udara ke atas Cuba oleh pihak Amerika Syarikat, menyebabkan tentera buangan yang dilatih oleh CIA tersebut dikalahkan dengan mudah dan terpaksa menyerah diri selepas 3 hari berlakunya serangan tersebut. Ini merupakan satu peristiwa yang amat memalukan di awal pentadbiran Kennedy sebagai Presiden Amerika Syarikat. Kemenangan Castro di Cuba merupakan perkara yang amat penting bagi Khrushchev dan Kesatuan Soviet. Selain daripada mendapat sekutu baru di bahagian barat, Khrushchev juga menunjukkan perasaan kasih yang mendalam terhadap Castro sehingga mengatakan Castro seperti anaknya sendiri. Bimbang kemungkinan berlakunya serangan susulan oleh pihak Amerika Syarikat terhadap Cuba, Khrushchev bertindak menghantar dan menempatkan peluru berpandu nuklear di Cuba pada tahun 1962 secara rahsia, dan juga sebagai tindakan balas oleh Kesatuan Soviet terhadap pihak Amerika Syarikat yang sebelum ini menempatkan peluru berpandu nuklear Jupiter di Turki yang menyasarkan bandar-bandar besar di Soviet termasuklah Kremlin. Di dalam usaha untuk memastikan kerahsiaan tersebut, tentera-tentera Soviet dihantar ke Cuba menggunakan kapal kargo dan kapal pengangkut yang kecil dan sempit. Tentera Soviet juga tidak diberitahu ke mana arah destinasi mereka serta diarahkan untuk berpakaian seperti orang awam apabila tiba di Cuba, bagi mengelakkan daripada dikesan oleh pengintai Amerika Syarikat. Kapal kargo dan pengangkut tersebut juga diiringi oleh 4 buah kapal selam Soviet yang dilengkapi dengan torpedo berpeledak nuklear. Tetapi, keadaan di dalam kapal selam tersebut adalah lebih teruk daripada keadaan di dalam kapal kargo. Apabila kapal selam tersebut memasuki perairan tropika, kru-kru kapal selam tersebut terpaksa berhadapan dengan suhu yang tinggi sehingga mencecah 60 darjah Celsius. Kru-kru kapal selam tersebut juga terpaksa menderita akibat keadaan loya dan dehidrasi yang ekstrim serta diburukkan lagi dengan terpaksa menghidu kandungan karbon dioksida yang tinggi dan bau diesel yang berpanjangan. Walau bagaimanapun, operasi penghantaran peluru berpandu tersebut telah berjaya dan tidak dapat dikesan oleh pihak Amerika Syarikat, dan pertaruhan besar Khrushchev menghantar peluru berpandu ke Cuba telah berjaya dilaksanakan. Seperti ucapan yang ditujukan kepada Amerika Syarikat oleh Khrushchev, "Apakah perasaan anda sekarang apabila kami lakukan perkara yang sama seperti apa yang anda telah lakukan pada kami sebelum ini?" Operasi rahsia Khrushchev akhirnya terbongkar apabila berjaya dikesan oleh pengintip-pengintip CIA di Cuba. Pengintip CIA melaporkan bahawa mereka telah melihat beberapa buah kapal kargo yang telah dikawal ketat oleh tentera Soviet dan terdapat banyak objek-objek besar yang mencurigakan yang diselimuti dengan kanvas di atas kapal-kapal tersebut. Pesawat-pesawat pengintip Amerika Syarikat telah mengambil masa lebih daripada sebulan untuk mengesan peluru berpandu yang telah dihantar ke Cuba. Pada 16 Oktober 1962, pihak CIA telah membentangkan gambar-gambar yang telah diambil oleh pesawat pengintip U-2 Amerika Syarikat yang telah merakam kedudukan tapak pelancaran peluru berpandu yang masih dalam pembinaan di Cuba kepada Kennedy. Setelah segala penelitian yang dilakukan, pihak Amerika Syarikat menyatakan mereka berhadapan dengan peluru berpandu jarak sederhana yang mampu dilancarkan sehingga sejauh 2,000 km. Jika dilancarkan dari Cuba, peluru berpandu tersebut berupaya melakukan serangan nuklear sehingga ke Florida, New York dan ibu negara Amerika Syarikat iaitu Washington DC dalam hanya masa 13 minit dan mampu mengorbankan berjuta-juta nyawa. Untuk membantu menangani krisis tersebut, Kennedy telah menubuhkan EXCOM iaitu jawatankuasa yang terdiri daripada individu-individu berpengaruh serta penasihat-penasihat yang dipercayai oleh Kennedy. Setelah segala perdebatan dilakukan, terdapat hanya 2 sahaja pilihan yang jelas yang dapat dipilih oleh Kennedy. Sama ada melakukan sekatan atau halangan laut terhadap operasi penghantaran peluru berpandu nuklear Soviet yang seterusnya, atau melancarkan serangan udara secara besar-besaran ke atas tapak pelancaran peluru berpandu yang masih dalam pembinaan sebelum ianya sempat disiapkan di Cuba. Selepas beberapa hari berlakunya perdebatan, Kennedy akhirnya memilih sekatan dan halangan laut sebagai satu pilihan yang terbaik bagi mengelakkan konflik menjadi lebih teruk dan berharap tindakan tersebut dapat membuka jalan untuk rundingan dengan Kesatuan Soviet.
Pada 22 Oktober, Kennedy telah mengumumkan penemuan peluru berpandu nuklear di Cuba dan operasi sekatan dan halangan laut yang akan dilakukan terhadap operasi penghantaran peluru berpandu nuklear oleh Kesatuan Soviet yang telah disiarkan secara langsung di Amerika. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. This quarantine will be extended, if needed, to other types of cargo and carriers. Berada jauh di Moskow, Khrushchev di dalam dilema bagaimana hendak membalas dan memberi respon terhadap pengumuman yang telah diberikan oleh Kennedy. Beliau juga berasa amat lega kerana Kennedy mengambil keputusan untuk tidak menyerang Cuba. Tentera-tentera Soviet yang telah berada di Cuba dilengkapi dengan peluru berpandu jarak dekat yang akan digunakan jika Cuba diserang sekali lagi. Khrushchev juga khawatir jika Kennedy mengambil keputusan untuk menyerang Cuba diikuti dengan tindak balas pertahanan yang dilakukan oleh tentera Soviet akan menyebabkan perang nuklear di skala yang besar berlaku. Dengan pengumuman Kennedy untuk melakukan sekatan dan halangan laut terhadap Cuba, Khrushchev harus membuat keputusan apa yang perlu beliau lakukan terhadap kapal-kapal yang membawa peluru pandu yang masih lagi di dalam perjalanan ke Cuba. Dengan hampir semua penghantaran fasa pertama telah tiba di Cuba, sementara kumpulan yang membawa peluru berpandu yang lebih berkuasa masih lagi di pertengahan perjalanan di Lautan Atlantik. Sama ada beliau perlu berundur dan berhadapan dengan kekalahan yang memalukan atau menganggap pengumuman itu hanya satu penipuan daripada Amerika Syarikat dan terus mara ke hadapan. Ketika Khrushchev berdebat mengenai isu tersebut, suasana panik mula menyelubungi Amerika Syarikat. Bursa-bursa saham di Wall Street mula merudum dan bekalan makanan mula kehabisan akibat daripada gelombang pembelian panik oleh rakyat Amerika. Rakyat Amerika hanya mampu duduk dan melihat berita mengenai konvoi kapal-kapal Soviet yang semakin menghampiri sekatan laut yang dilakukan oleh pihak Amerika Syarikat. Akhirnya, pada pagi 24 Oktober 1962, iaitu 2 hari selepas pengumuman Kennedy, pihak Tentera Laut Amerika Syarikat telah melaporkan kebanyakan kapal-kapal Soviet telah mula berpatah balik dan tidak meneruskan perjalanan ke Cuba. Pertaruhan besar Kennedy telah terbayar dan tiada lagi peluru berpandu yang akan tiba di Cuba. Apabila mendengar berita tersebut, Setiausaha Negeri Amerika Syarikat iaitu David Dan Rusk dengan gembira berkata, "We're eyeball to eyeball and I think the other fellow just blinked."